Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, sahabat-sahabat hamba yang berada di talian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pagi ni terasa cukup damai, cukup indah. Allah SWT masih beri kita kesempatan untuk menghirup udara segar. Subhanallah. Nikmat Allah ni sangat luas, sangat luas. Kita bangun pagi tengok tenangnya, damainya, subhanallah, indahnya ciptaan Allah ya. Tengok langit, tengok matahari, tengok rumput, tengok pokok, subhanallah. Cantik apa yang Allah buat ciptaan Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jelas tak gambar hamba? Rakan-rakan sahabat hamba yang ada di talian sekarang ni, jelas tak? Tengok gambar hamba ni, jelas tak? Kau beritik-beritik takut lain tak comel. Hamba nampak dalam ni memanglah hamba nampak comel, takut dalam tu takut tak comel. Nampak jelas ke gambar bola ni ataupun nampak beritik-beritik lain tak comel? Nanti hamba baca komen je. Okey, alhamdulillah. Dia kata jelas berlaku, alhamdulillah, comel lah. Hamba minta maaf dah, hamba nak silai kaki sikit ni. Bukan sebab hamba agah, bukan sebab hamba agah tak ni, hamba lengoh boleh hamba silai kaki gini. Minta maaf dah. Pasal hamba lengoh apa ni. Alhamdulillah. Pagi ni seperti anda tengok, saya duduk di kampung halaman saya, kat Putuk Raja. Beginilah suasana anak kampung. Bangun pagi-pagi kan, tengok sawah padi. Tak? Tengok, subhanallah, comel lah sawah padi dia menghijau. Aika cuba tu sekali sawah padi tengok. Subhanallah, memang comel sawah padi kita. Setiap kita makan belakang aku tu, rakan-rakan sahabat kita, macam mana di samping sarapan fizikal, macam mana dengan santapan rohani kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita bangun pagi ni, sebelum kita memulakan kerja kita, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kesempatan, kita mujahadah sikit supaya kita turut dapat santapan rohani, dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan solat sunnah. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi sedikit kelapangan, kita kena mujahadah sikit untuk kita turut dapat santapan rohani, insyaAllah. Jelas tak tengok muka hamba ni, jelas ke tak? Maksud hamba bukan kata nak suruh tengok hamba ni semak ke tak semak, bukan. Hamba memang tak semak. Maksud hamba takut lain tu dia duk beritik, dia kabur ke apa semua. Macam mana? Okey ke tak? Hamba tengok komen sebentar dah. Ni. Okey, alhamdulillah. Komen kata jelas belaka, subhanallah, comel balik Allah, sukanya duduk kampung pagi-pagi gini, subhanallah, sukanya duduk kampung dah. Bangun pagi tak. Allah masih bagi lagi kita nikmat boleh supaya subuh berjemaah kan. Ramai-ramai insya-Allah. Sukanya dah bangun pagi tengoklah burung-burung duduk berkicauan. Semuanya berzikir, berlakon kepada Allah SWT tak? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim.
Tak tengok tak Allah SWT kata apa dia, dan segala apa yang ada di langit dan di bumi ni semuanya berzikir, bertasbih, memuji kebesaran Allah SWT. Itulah. Dengar nak bunyi burung tu. Allah sukanya duduk kampung alik sana bunyi burung gembala kerbau, alik sana bunyi burung raja udang, alik sana bunyi burung pipik. Macam-macam bunyi, subhanallah. Semuanya memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Burung bangun pagi ke, terbang dah pergi cari makan. Supaya kita pun gitu juga dah untuk meneruskan kehidupan kita. Bangun pagi ni kena bangun dengan semangat sebagai bangun pagi dengan dua benda kita ni. Pertama, sebagai seorang hamba yang kena taat kepada Allah lah. Itu pesan untuk diri hamba. Yang kedua, kena memulakan hidup kita sebagai seorang khalifah atas muka bumi ni. Menjadi seorang hamba Allah yang baik dan turut menjadi khalifah Allah yang memberi kebaikan. Yang memberi manfaat kepada ramai orang. Gitu. Hamba duk fikir, bila hamba tengok sedikit sebanyak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, izinkan kepada hamba pada hari ini, subhanallah, nikmat yang sangat besar lah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Allah mana lagi yang mu nak dustakan? Allah Subhanahu Wa Taala tanya, tak? Nikmat Allah ni subhanallah tidak terhitung. Hamba imbau kembali sejarah hamba bermula. Sejarah hamba bermula ni dalam bidang perniagaan ni hamba nak bagi semangat sikit kepada rakan-rakan sahabat kita untuk meneruskan hidup, untuk berjaya dalam hidup. Maklumlah kita sekarang ni berdepan dengan ujian wabak COVID-19 ni, yang mana kalau kita tengok banyak perniagaan yang terjejas, banyak syarikat-syarikat yang gulung tikar, banyak orang yang terganggu perasaannya, ramai orang yang menghadapi tekanan dalam hidupnya. Jadi kita kongsilah macam mana kita nak kuatkan hati kita. Saya sendiri dulu pada tahun 2010 dulu berdepan dengan wabak yang cukup teruk juga dalam hidup saya, iaitu wabak kemiskinan. Kemiskinan pun wabak juga sebenarnya, bukan hanya COVID saja. Kalau COVID ni dah bahaya untuk kesihatan, kemiskinan ni dia satu sejenis wabak yang bahaya untuk semangat kita. Zaman mana ramai orang dia memilih dua perkara. Kebanyakan orang dia memilih dua perkara dalam kesusahan ataupun dalam kemiskinan. Yang pertama, bila dia miskin, dia rasa dia tak ada semangat untuk dia nak jadi orang yang kaya. Bila dia miskin, dia rasa biarlah aku terus larut dalam kemiskinan pun tak apa. Bila dia miskin, bila orang memandang rendah kepada dia jadi semakin rendah lagi. Ada, ramai begitu. Tapi ada juga orang yang bila dia miskin, dia menjadikan miskin sebagai satu asbab untuk dia bangkit. Ramai orang apabila dia susah, dia menjadikan kesusahan itu sebagai asbab untuk dia nak capai kesenangan. Dan ramai orang apabila dia berdepan dengan situasi yang sukar, dia fikir macam mana aku nak keluar daripada kesukaran ini, macam mana aku nak cipta ruang untuk aku cipta peluang. Dan Allah SWT sebut, selepas kesulitan adanya kesenangan. Jadi kita kena sabar. Bila Allah SWT dalam surah Al-Insyirah, Allah SWT bagi tahu selepas kesulitan, selepas kesusahan adanya kesenangan, maka kita kena sabar dan kita kena yakin. Nak sabar, nak yakin ni apa yang perlu kita buat? Kita kena minta dengan Allah sebagaimana Nabi Musa AS minta kepada Allah ketika dia nak berdepan dengan Firaun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bila dia nak pergi jumpa dengan Firaun, dia minta doa dulu sebelum dia menghadapi kesulitan itu. Dia minta doa apa? Rabbi syrah li sadri. Dia minta, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Maknanya kita ni
Bila kita nak keluar daripada masalah, daripada kesulitan, daripada kepayahan, daripada kesukaran, sedangkan kita tahu Allah menjanjikan kesenangan selepas daripada kesulitan yang sementara itu. Jadi perkara pertama yang kita kena buat, yang kita kena buat ialah minta kepada Allah supaya dilapangkan jiwa kita, hati kita, dada kita. Ini yang berlaku kepada Nabi Musa AS. Bila Allah SWT bagi tahu Musa, ni cerita sebagai maksud ialah maksud. Bila Allah SWT kata, "Hai Musa, pergi jumpalah dengan Firaun, dakwah yang baik-baik kepada dia." Jadi bila Nabi Musa nak pergi tu, dia tahu Firaun ni orang yang takabur, orang yang riak, orang yang ego, mengaku dirinya Tuhan dan sebagainya, masya-Allah. Jadi Nabi Musa minta, "Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Nabi Musa minta yang pertama, "Wahai Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku." Maknanya di dalam kita nak menghadapi satu kesulitan yang besar, kesukaran yang besar dalam hidup kita, dalam keadaan kita yakin Allah menjanjikan kepada kita kesenangan selepas itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, selepas kesulitan, selepas kesusahan adanya kesenangan. Nak menghadapi masalah dalam hidup kita ni, yang pertama kita mesti minta dilapangkan dada dan jiwa kita. Sebelum tu jangan lupa share, Abang minta tolong share. Bukan apa, mudah-mudahan sedikit perkongsian, sepatah dua perkongsian daripada diri hamba yang kerdil ini, daripada diri hamba yang penuh dengan dosa ini, daripada diri hamba yang penuh dengan leka dan alpa ini, menjadi pesan yang baik kepada diri hamba dan kita semua. Sebab tu hamba suruh share. Hamba minta share sekurang-kurangnya. Pagi ni hamba dapat sedikit pahala di atas perkongsian yang baik-baik, insya-Allah. Kan Allah SWT bagi tahu kan, wal asr, sesungguhnya manusia ini berada di dalam kerugian yang nyata, melainkan mereka yang saling berpesan-pesan kepada kebaikan. Jadi hamba kongsi pada pagi ini ialah pesan untuk diri hamba sebenarnya, pesan untuk diri hamba, dan kita pesan kepada kita bersama. Kita berpesan-pesan kepada kebaikan. Kongsi. Hamba nak tengok sebentar. Ni hamba minta tolong anak buah hamba ni, dia pergi telefon. Jadi hamba nak tengok sebentar ada berapa orang. Kalau tak ada orang, hamba nak terus juga. Kalau tak ada orang pun pelik ke apa tak. Tugas pemberi dakwah ini bukan kepada sejuta orang. Ada seorang pun kita dakwah lah. Tapi kalau ada ramai kau molek. Tu hamba minta tolong pakat share. Jelas kau tak lah ni tengok hamba ni, jelas kau tak. Kau ada kabur-kabur kau. Pasal lain tak apa nak comel, takut kabur-kabur kau gano. Hamba macam biasa pagi ni. Kemarin dulu kalau tengok hamba lipas tak ada. Tak tahu lipas hamba kena ambil siapa. Jadi pagi ni baru ada lipas hamba ni. Baru jumpa lipas jepun hamba ni. Hamba pakailah lipas jepun hari ni. Kejap hamba tengok ada dalam berapa orang. Jeng Samsul, saya nak berjaya abang. InsyaAllah kejayaan bukan hanya milik segelintir individu sahaja, tetapi kejayaan milik semua orang. InsyaAllah. Kita kena yakin situ, kita kena yakin. Kita kena yakin. Jelas, semua jawab jelas belakang. Subhanallah. Jelas belakang. Kamu duduk semula. Tapi minta tolong share dulu dah. Subhanallah. Minta tolong share dulu supaya sahabat-sahabat kita di luar sana dapat sikit sebanyak manfaat daripada perkongsian hamba yang sangat kerdil pada pagi ni. Daripada supaya kita saling mendapat pahala kebaikan di atas kita, macam Allah SWT bagi tahu, kita saling berpesan-pesan kepada kebaikan, insya-Allah. Share, tolong share, insya-Allah. Baik. Jadi bagaimana kita nak keluar daripada kesulitan dalam hidup kita ni? Allah telah menjanjikan selepas daripada kesukaran adanya kesenangan, selepas daripada kesulitan adanya kemudahan. Itu janji Allah dah. Kita kena yakin situ. Jadi walaupun kita ni berdepan dengan suasana ekonominya, suasana covidnya, suasana penyakitnya, suasana gerhananya ekonomi, suasana perniagaan yang terkesan semua, kita kena yakin dengan janji Allah selepas daripada kesusahan dan kesulitan itu adanya kesenangan. Itu kita kena yakin. Bila kita yakin situ, kita akan mampu menghadapi hari-hari dalam hidup kita dengan kemenangan. Pasal kita yakin, insya-Allah aku akan menang. Insya-Allah aku akan menang. Insya-Allah kesulitan ini hanya sementara. Insya-Allah
kesusahan ini hanya sekejap saja. Bila kita yakin dengan pegangan situ dengan janji Allah, insya-Allah kita akan menghadapi hari-hari dalam hidup kita dengan semangat. Kalau kita tak yakin situ, kita lihat kesusahan itu semata-mata susah saja, dia akan menjadikan semangat kita, diri kita, kekuatan kita terpenjara dengan kesulitan itu, lantas kita tidak dapat terbang mencapai impian dalam hidup kita. Nah, ini yang berlaku kepada hamba. Tu hamba kata tadi, hamba kata gapo? Hamba kata memang wabak COVID-19 ni berkesan bagi semua orang. Tapi hamba 10 tahun dulu, 20 tahun dulu hidup dalam wabak kemiskinan selama 20 tahun. 25 tahun hamba hidup di dalam wabak kemiskinan. Wabak kemiskinan ni berat lagi. Wabak kemiskinan ni wabak hamba nak tengok bentar dah. Ada berapa orang kalau tak ramai hamba terus lagi lah. Kalau ramai hamba terus juga. Gitu. Tu dia, subhanallah. Jadi itu yang berlaku kepada diri hamba dulu 20 tahun, 25 tahun hidup dan duduk di dalam wabak kemiskinan. Tapi bagaimana hamba mampu keluar? Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tapi kita sebagai hamba Allah menghadapi kesulitan dalam hidup kita, kita kena terima sebagai ujian daripada Allah. Itulah yang dinamakan sebagai hamba yang taat. Hamba yang taat ni kena terima takdir Allah seadanya. Tetapi dalam masa kita menjadi seorang hamba yang taat, kita juga kena menjadi khalifah Allah yang hebat. Bila kita jadi khalifah Allah yang hebat, maka kita kena mengurus takdir ya Allah bagi. Itu beza dia. Sebab itu dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan takdirnya. Kita sebagai manusia, sebagai hamba dan sebagai khalifah dengan tadbirnya. Itu beza dia. Allah telah takdirkan begini kepada kita. Jadi kita terimalah kerana kita ni hamba. Tetapi kerana kita juga seorang khalifah, maka kita mentadbir takdir ada lagi. Gitu. Ini sangat penting. Allah dengan takdirnya, kita hamba dengan takbirnya. Begitu. Jadi kita kena redha, kita kena terima benda ni. Cuma bagaimana? Tadi apabila kita berdepan dengan masalah dalam hidup kita, kita berdepan dengan kesulitan, dengan kepayahan, dengan apa semua, kita kena pasakkan dalam hati kita, insya-Allah kesulitan, kepayahan ini hanya sementara. Kita kena pasak dulu. Kesulitan itu sebagai sementara. Selepas tu adanya kesenangan. Kita kena baca ayat-ayat Allah dan kita kena faham ayat-ayat Allah supaya kita ni barulah kita jadi ada tunjang dalam kehidupan kita. Ini hamba pasal pada diri hamba ni. Hamba tidak layak untuk menasihati orang lain sebab hamba pun sangat lemah. Tapi hamba pasal pada diri hamba ni, mudah-mudahan kita saling berpesan, insya-Allah. Okey. Jadi macam hamba beritahu tadi, menghadapi kesulitan dalam hidup kita ni, kena minta dilapangkan dada. Itu yang hamba ayat tadi tu, yang mana Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Minta dilapangkan dada dulu. Diluaskan hati kita dulu. Sebab masalah dalam hidup kita ini menjadi besar. Masalah dalam hidup kita ini menjadi besar apabila hati kita kecil. Sambung pula. Lain tak apa comel. Apa dia ni? Al-Zawzan, burung belakang besi tu riak darah. Tu pula pada demo lah. Soal hati ini milik Allah, bukan milik demo. Demo tak sudah kata gapo kita soal hati ni. Hati hanyalah milik Allah dan hati ni ialah wilayah kekuasaan Allah. Ya tak ada seorang manusia pun yang boleh menjejaki hati orang lain. Tak cakap tu. Pakai lipa Jepang demo kata riak, pakai kasut gua 100 demo pakai riak. Tak pakai gapo demo kata riak. Isunya pada demo yang menilai lagu mana. Waktu tak ada masalah. Bagi hamba waktu tu terpulang pada demo lah, pandangan demo tu. Jadi hamba nak royak. Jadi hamba nak royak, kita kena minta dilapangkan dada kita. Tak. Serupa juga. Kenapa kita perlu minta dilapangkan dada kita? Dalam hidup kita ni,
kita akan jumpa bila kita bangun saja pagi, kita akan jumpa dengan dua suasana dalam hidup kita ni. Suasana yang positif dan suasana yang negatif. Hak positif ni hak orang suka kepada kebaikan dan melihat dengan pandangan kebaikan. Hak negatif ni hak macam netizen ambo seorang tadi hak komen tu. Ha tu negatif lah tu. Melihat kebaikan dengan pandangan keburukan. Melihat keindahan dengan pandangan yang tidak cantik. Jadi apabila engkau pandang alam ini, engkau terasa tidak indah, yang sebenarnya hatimu yang tidak indah. Gitu tak? Sebab apa hatimu tidak indah? Sebab engkau meletakkan matamu seperti mata lalat. Walaupun duduk di taman yang cantik-cantik, ada bunga yang cantik-cantik, engkau tetap mencari tempat yang kotor. Sedangkan mereka yang positif itu menjadi seperti mata lebah. Walaupun duduk di mana sekalipun, tetap mencari bunga-bunga yang cantik untuk dihasilkan madu. Jadi kita nak jadi orang yang berjaya ni, kita kena, apa dia ni, keluar daripada kepompong yang negatif. Kalau tidak, ke mana pun kita tidak akan pergi. Orang-orang jenis pemikiran yang ada parasit dalam minda dia ni, memang wujud semua di mana-mana. Tapi cuba kita tengok, orang-orang gini, hak negatif, hak parasit, hak pemikiran dia, hati dia bertoksik ni, memang sebenarnya dia hidup di dalam apa? Dia hidup di dalam perang dalam diri dia. Dia tengok orang senang dia tak boleh. Dia tengok orang berjaya dia tak boleh. Dia jadi sakit hati dengan diri dia sendiri. Dia jadi benci melihat kejayaan orang lain. Orang ni orang toksik. Pesan hamba kepada follower hamba, kalau jumpa orang toksik ni, pertama cuba dakwah dia dulu. Bagi tahu dia dalam hidup ni kita jangan menjadi parasit dalam diri kita, dan kita jangan menjadi orang yang ada pemikiran toksik. Dakwah dia dulu. Kita kena sayang kepada dia dulu. Kalau kita dakwah dia tak jadi juga, maka jangan dekati dia. Kalau kita dekati orang yang toksik ini seperti mana kita mendekati api, dia akan jadi panah. Kalau kita mendekati orang toksik ini seperti mana kita mendekati kotoran, dia akan jadi busuk. Nah, kita kena nak jadi orang yang berjaya ni, circle kita, sekeliling kita ni kena orang-orang yang positif. Orang-orang yang positif itu bukan dia tidak melihat masalah dalam hidup dia. Orang-orang yang positif itu bukan dia tak ada masalah dalam hidup dia. Ada. Sebut kata manusia ni tak lepas daripada ujian. Sebut kata manusia ni tak lepas daripada ujian. Baik kita, baik orang lain, tak lepas daripada ujian. Sebut kata manusia ni. Cuma orang yang negatif, dia melihat ujian itu sebagai masalah bagi dia. Orang yang positif, dia melihat ujian itu kerana engkau insan terpilih. Bukannya insan tersisih. Tu beza. Orang negatif, orang-orang toksik ni, bila ada kepayahan, bila ada ujian, dia akan rasa ujian tu sebab dia tersisih. Manakala orang-orang yang positif, bila dia ada ujian, dia anggap ujian ni kerana dia terpilih. Itu beza. Yang kedua, orang-orang yang positif ni, yang berjaya dalam hidup ni, dia menghalakan pandangan mata dia ini untuk melihat perkara yang baik-baik. Kalau dia lihat yang buruk-buruk, dia buruk-buruk lah. Ada seorang follower komen kat ni, dia kata, ni ambo nak cerita, ambo nak kongsi. Ambo kena basuh sikit dia ni supaya dia ni khabar sikit. Tapi terima kasihlah kurang-kurangnya anda pesan kepada saya itu menjadi peringatan bagi diri saya. Tapi saya pun nak pesan kepada anda sebab dia bagi tahu orang yang beruntung ni orang yang saling berpesan-pesan. Bila saling berpesan-pesan, mu pesan ke aku pesan ke mu. Kita saling berpesan. Tu dia. Dia bukan kata ayat tu kamu pesan kepada dia. Tak ada. Dia panggil mereka yang saling berpesan-pesan kepada kebaikan. Saling. Bila saling, dia mau tegur kita tegur dia mau baik. Kita nak cerita hak bab pemikiran yang positif ni untuk kita nak jadi orang yang berjaya. Share dulu dah. Dia gini. Suatu ketika, hak ni amo nak kongsi. Satu ketika seorang lelaki datang kepada Buya Hamka. Hamka ni seorang ulama yang tersohor di Nusantara ni. Hamka ni apa dia ni, Haji Abdul Karim Malik Abdullah. Itulah Hamka. Seorang pujangga dan seorang sastrawan, seorang ulama yang sangat hebat di Nusantara. Yang mau nak cerita lagu mana pemikiran positif dengan negatif ni. Gitu.
Jadi satu hari ada seseorang datang berjumpa dengan Hamka. Dia kata, wahai Buya, lebih kurang lah, wahai Buya, aku pergi Mekah. Buya dia beritahu Buya, wahai Buya Hamka, aku pergi ke Mekah. Aku tengok ada pelacur yang berpurdah di Mekah. Dia beritahu Buya Hamka, dia pergi Mekah, dia lihat ada pelacur yang berpurdah Mekah. Buya Hamka kata silap ambo lah, Buya Hamka kata, aku pergi di London, tak ada pelacur pun. Lebih kurang gitu maksud dia. Kawan ni mari cerita kepada Buya Hamka, dia pergi Mekah, tempat Islam, Mekah ni pusat Islam dah. Dia nampak pelacur berpurdah. Hamka kata, aku pergi di London, aku tak jumpa apa pelacur. Tengok. Last kali apa Buya Hamka basuh dia? Buya Hamka kata, sesungguhnya kita akan sering kali dipertemukan dengan apa yang kita cari. Jadi kalau hatimu tu muduk pandai keburukan, mungkin tempat baik, mu lihat keburukan. Tapi kalau mu nak kepada kebaikan, mungkin tempat buruk, mu dapat kebaikan. Jadi engkau akan dapat apa yang kau fikirkan. Tu ada istilah tu, kita menjadi diri kita, kita menjadi apa yang kita fikirkan. Gitulah. Jadi kalau kita ni orang yang positif, pergi tempat negatif, kita positif. Kalau kita ni memang orang negatif, duduk dalam masjid mesti tu lah kita. Itu cara dia nak ayat. Jadi kita nak jadi orang yang berjaya ni, biar kita ni mikir positif. Ni tengok orang tu, apa dia ni, ambo duduk background belakang helikopter. Dia mau kata ambo ria, tak apalah, ambo terima. Itu teguran Allah kepada ambo. Kalau ambo duduk, kalau ambo buat live belakang besi buru, dia mau terinspirasi kata. Kalau ambo buat live ni belakang gudang besi buru, ada besi staging lah, ada besi ngokok sapoh, besi tayar kereta, besi rel kereta api. Dia mau kata kan? Cakap pasal kejayaan dia sendiri tu duduk jual besi buru. Pula dah. Duduk di hadapan helikopter harga 10 juta tu, dia mau kata kita riak pula. Jadi sebenarnya bila engkau hanya melihat benda-benda yang tidak indah itu, bila matamu sering melihat yang tidak indah, sesungguhnya yang tidak indah adalah hatimu. Itu pesan untuk diri hamba. Sebab itu dalam hidup ni, kita kena ada sebelah mata. Kita kena ada sebelah mata untuk melihat 9 kebaikan orang lain di dalam satu kesalahan dia. Dan kita kena ada sebelah mata untuk melihat 9 keburukan diri kita di antara satu kebaikan kita. Itu baru betul, baru jolo. Share dulu. Jadi nak royak, kalau kita nak jadi orang yang berjaya, sebelum daripada kita nak sebarkan kepada orang lain erti kejayaan, kita kena bentuk diri kita dengan pemikiran yang positif dulu. Bila kita telah positif, insya-Allah kita sebarkan positif itu kepada orang lain bersama-sama kita. Positif ni kena faham molek. Bukan bermaksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Positif ni bukan bermaksud kita lihat benda tu salah, kita kata benda tu betul. Tak. Benda tu salah tetap salah. Cuma orang yang negatif itu dia menyalahkan benda yang salah. Manakala orang yang positif ni dia membetulkan benda yang salah. Itu je beza dia. Orang yang negatif ni dia menyalahkan benda yang salah. Orang yang positif ni dia membetulkan benda yang salah. Itu je beza dia. Tak. Orang yang negatif itu dia melihat hitam itu suram. Orang yang positif ni melihat bagaimana selepas kegelapan adanya cahaya. Itu dia. Orang yang negatif ini dia melihat bumi yang gersang. Orang yang positif ini ketika dia terasa jiwa dia sempit, dia lihat langit yang luas. Orang yang positif itu dia melihat yang hitam itu memang hitam, dia tidak akan kata putih. Benda yang hitam tidak akan dikatakan putih. Itu orang yang positif. Cuma kerana dia positif, bagaimana dia melihat yang hitam itu dengan pandangan hati yang putih dan minda yang bersih. Itu je beza dia. Itu je beza dia. Gitu. Jadi kita kena jadi orang yang positif. Bangun pagi tu dengan semangat yang positif. Jangan bangun pagi duduk berasa deki kat orang. Bangun pagi duduk berasa hasad dengan orang. Bangun pagi duduk berasa susah tengok orang senang. Jangan. Bangun pagi ni dalam keadaan kita azam dengan Allah. Ya Allah, berikan aku kejayaan. Ya Allah. Ya Allah, berikan aku kejayaan. Ya Allah, jadikan aku ni hamba-Mu yang kaya. Ya Allah. Ya Allah, jadikan aku ni hamba-Mu yang kaya supaya aku boleh memberi manfaat kepada orang lain lagi. Ya Allah. Ketika anda berpeluang untuk menjadi orang kaya yang bersyukur dan orang kaya yang berbakti, mengapa anda tega memilih miskin?
Memang miskin itu satu takdir, tapi anda kena adjust takdir itu, tarbih takdir itu untuk menjadi orang yang kaya. Ya, supaya kekayaan itu kita boleh gunakan untuk agama. Tu baru betul. Hamba nak tengok sekejap deh. Ada komen-komen gapo, hamba boleh baca, hamba boleh kongsi gapo semua insya-Allah dah. Gitu. Jadi gitu je hamba nak rojaknya. Hamba pesan ni pada diri hamba sendiri. Dah, sebab penasihat yang paling baik ialah engkau menjadi penasihat kepada dirimu sendiri. Sebab kita yang boleh rasa aku ikhlas daripada diri aku. Orang lain, orang lain, kita jangan baca keikhlasan dia. Dah, jangan duk kata, oh demo tu niat tak comel pada kita. Oh demo ni apa dia ni menyimpan wasangka. Jangan. Hidup jangan berwasangka. Hidup jangan berwasangka. Jangan duk baca-baca hati orang. Jangan kita duduk curiga dengan keikhlasan dan kejujuran orang lain, tetapi raguilah dengan keikhlasan diri kita sendiri. Pesan hamba kepada diri hamba, jangan sekali-kali kita meragui keikhlasan orang lain, tetapi curigailah kejujuran diri kita sendiri. Tak payah baca hati orang lain, dia baik ke dia jahat, tak payah baca. Hati hanya wilayah dan daerah milik Allah. Tak ada manusia yang boleh menembusi hati orang lain, baca hati orang. Tak usah baca hati orang. Baca diri kita ikhlas ke tak. Curiga dengan diri kita sendiri, jangan curiga tentang orang lain. Hidup perlu berwaspada. Tetapi yang banyak masalah hari ini apabila kita hidup dengan banyak wasangka. Itu beza. Itu beza. Waspada dan wasangka. Jangan berwasangka. Kalau kita berwasangka, langkah kita akan tersekat. Tetapi kalau kita sentiasa berwaspada, insya-Allah langkah kita akan selamat. Itu je beza. Wasangka, langkahmu tersekat, waspada, langkahmu selamat. Itu saja beza. Dia tak banyak. Sebab itu kita kena lihat pandangan orang lain, kita kena lihat orang lain dengan pandangan yang baik-baik. Kita lihat orang lain dengan pandangan yang baik-baik. Biarpun mereka ada keburukannya, tapi kita lihat sebelah mata kita ni melihat 9 kebaikan orang lain di dalam satu kesalahannya. Dan mata kita sebelah lagi melihat 9 keburukan diri sendiri di antara satu kebaikan kita. Itu pesan untuk dia hamba sendiri. Tapi pesan ini boleh diguna pakai kepada semua insya-Allah. Nah, kita pakai share biar ramai dapat manfaat insya-Allah. Tapi macam hamba kata tadi, nak jadi orang yang berjaya ni, tolong duduk di kalangan orang-orang yang positif. Tolong duduk di sekeliling orang-orang yang memberi kita semangat, dorongan dan rangsangan. Tolong. Sebab kita ni sedikit sebanyak sebagai manusia akan terkesan dengan sekeliling kita. Kalau kita duduk dengan orang yang tak jadi dia tu, tak pakar. Contoh, tengok duduk dengan orang ni, dia tu berat dia tu. Duduk dengan orang ni, dia tu teruk dia tu. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang negatif, orang-orang yang di kepalanya bertoksik, orang-orang yang di hatinya pun ada toksik, sampai bila-bila dengan kita akan menjadi parasit yang membunuh semangat diri kita sendiri. Cuba kita lihat orang lain dengan pandangan yang baik. Kita lihat orang lain dengan pandangan yang baik. Kita positif, insya-Allah kita boleh berjaya. Insya-Allah kita boleh berjaya. Hamba yakin insya-Allah orang yang memang yang positif minda, positif hatinya, orang ni insya-Allah akan berjaya. Bila dan ketika insya-Allah Allah yang akan memberi dia kejayaan insya-Allah. Kita sebagai hamba ni sering meminta tanpa mengira ketika. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu akan memberi pada waktu yang benar-benar tepat. Kerana itu Allah sering memberi apa yang kita perlu. Allah jarang memberi apa yang kita mahu. Boleh jadi kalau tanya apa yang kita mahu, satu dunia kita mahu. Tak, tapi Allah tahu kamu tidak perlu satu dunia. Kamu hanya perlu apa yang kamu perlu sahaja. Kerana Allah cinta kepada kita, Allah menguji kita, dan Allah memberi sesuatu kepada kita itu tepat pada masanya. Allah memberi kepada kita itu pada peringkat-peringkatnya. Sebab kalau Allah bagi sekaligus kepada kita, ibarat apa? Ibarat banjir yang datang dengan tiba-tiba. Tidak ada persiapan, rumah hanyut, bagai-bagai tak dapat diselamatkan, kita pun lemas. Itu ibaratnya. Jadi kenapa Allah bagi kepada kita berperingkat-peringkat? Sebab Allah mentarbiah kita. Allah mentarbiah kita. Jadi Allah bagi kepada kita ni sikit supaya kita ni sentiasa beringat semua. Kadang-kadang bila kita leka, bila kita lalai, Allah menguji kita sedikit.
dengan sesuatu, kita jatuhkan sikit. Kerana apa? Allah sayang kepada kita. Allah nak menyedarkan kita. Tak, sebab tu ambo kata kita meminta pada setiap ketika, tetapi Allah memberi pada ketika yang memang tepat. Tak, sebab apa? Sebab Allah dengan ilmunya yang maha luas, subhanallah, masya-Allah. Kita hamba ini dengan ilmunya yang sangat terbatas. Ibarat setitik air di lautan saja ilmu kita manusia ini. Sedangkan ilmu Allah ni seluas-luasnya. Tak nak banding. Kita ni sikit saja. Subhanallah. Jadi hamba rasa itu sahaja perkongsian daripada hamba. InsyaAllah sikit sebanyak. Dah. Siapa yang nak dapatkan buku hamba ni? Siapa yang nak dapatkan buku hamba ni? Boleh dapatkan dekat azlanami.com. Hamba nak bagi tahu buku ini habis dah, cuma hamba cetak sekali lagi untuk yang terakhir. Yang terakhir lah sebab buku ni hamba ada banyaklah kisah jatuh bangun hamba sini, bagaimana pemikiran yang positif membentuk diri kita, bagaimana kebesaran jiwa kita menyebabkan masalah menjadi kecil, bagaimana jatuh menaikkan kita, bagaimana gagal memberi kita kejayaan. Dah, subhanallah, hamba letak dalam buku ni dan ada rahsia-rahsia yang hamba kongsi sini. Cuma buku ni hamba cetak lebih ke berapa ribu butir terkini. Hamba nak cetak ni hanya lebih kepada untuk menyantuni permintaan daripada peminat-peminat, follower-follower dan sahabat-sahabat hamba. Lepas daripada ni hamba tak cetak dah buku ni. Sebab kita cetak dah berpuluh-puluh ribu dah, kata silap hamba banyak dah, habis dah. Jadi hari ni kita cetak, siapa dah cepat dia dapat buku ni RM35 sahaja. Kecil sangat pada harganya, tapi pada nilainya di sinilah hamba kongsikan prinsip juang dan prinsip hidup hamba. Hamba bukan nak ngepeng dan hamba royak dah. Bukan nak kaya dengan jual buku. Kalau hamba nak kaya dengan jual buku RM35 ni, mungkin hamba nak kaya. Kalau hamba nak kaya, hamba jual tanah RM100,000 baru hamba kaya. Cuma hamba nak kongsi sedikit perjalanan hidup hamba ini supaya kita semua dapat inspirasi, dapat manfaat, dapat kekuatan dah. Mudah-mudahan begitu. Ingat, kalau kita nak jadi orang yang berjaya, banyakkanlah membaca sejarah yang menang, jangan baca sejarah yang kalah. Baru kita semangat untuk kita nak hidup, insya-Allah. Jadi siapa yang nak kena cepat buku ni, dah tak ada dah hamba nak order tu pun ada banyak benar, ada orang duduk tepuh kemarin. Jadi siapa cepat dia dapatlah, insya-Allah. Hamba rasa itu saja, insya-Allah. Jika diizinkan Allah, mudah-mudahan bukan jika, mudah-mudahan diizinkan Allah SWT, kita akan bertemu lagi. Hamba sekarang ni hamba sedang bersiap sekarang ni, subhanallah. Hamba dah bagi tahu dengan pilot pagi ni pukul 8.30 hamba nak terbang pergi makan nasi mana-mana sekejap, bela-bela menyantuni, sambil-sambil menyantuni rakan-rakan sahabat kita, insya-Allah. Tapi tak tahulah, kita nak tengok kebenaran berlepas daripada Menara Kawalan macam mana. Kita nak tengok kebenaran berlepas daripada Menara Kawalan. Dia beri kada kita berlepas sebab takut-takutnya ada latihan udara daripada TUDM. Kalau ada latihan udara daripada TUDM, pasal hamba ni dekat dengan Gor Kedak ni. Belakang hamba ni, kalau kita tengok belakang hamba ni, bukit, nampak tak bukit tu? Ni bukit ujung tu, tak jauh dalam, hamba rasa dalam 5 kilo saja. Jadi pagi ni kalau dapat kebenaran untuk berlepas, insya-Allah hamba akan berlepas lah. Nak pergi makan nasi daging, mana sarapan pagi sambil-sambil jumpa sahabat-sahabat kita. Dan kalau tidak dapat kebenaran berlepas, kena hold dah, tunggu sampai dia bagi kebenaran berlepas, insya-Allah. Jadi ada apa-apa lagi, Sukiman Cik Mak, saya duduk Thailand, boleh ke apa tu Cik Mak? Sukiman Cik Mak nak beli buku ke apa? Duduk di Thailand jauhnya, tapi tak apa, kita orang Islam ni tak ada masalah. Walaupun duduk jauh dengan jarak mata, tapi insya-Allah kita bersatu dalam doa, dekat juga. Gitu insya-Allah. Nak beli satu boleh belilah, insya-Allah, tak ada masalah. Hamba royak dah, hamba jual buku ni bukan sebab hamba nak kaya dengan buku. Berasa siapa tak kaya kalau dengan buku ni, cuma kita nak inspirasi kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Sedikit, moga-moga sedikit kisah kerdil hamba ini menjadi manfaat kepada adik-adik kita, sahabat-sahabat kita di luar sana. Kisah kerdil, kisah Muhammad Azlan Alamin ini hanyalah secebis kisah yang sangat kerdil. Tapi tak apa, insya-Allah, jika kita melihat yang kecil itu kebaikan, maka kebaikanlah. Gitu dah.
kat mana nak cari buku ni? Nak buku ni, ambo rasa kedai pun ada tak ada dah kot sebab habis dah baru ni. Kalau ada, kalau tak ada tak ada.